لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah telah memanjangkan umur kita. Kita dapat bertemu lagi dalam sesi pengajian kita kuliah subuh. Yang kitab yang kita guna ialah Jawahir Tauhid. Kitab usul ni, kitab Tauhid yang kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkatkan majlis kita dan boleh memantapkan iman kita lagi dengan kajian kita pada pagi ini. InsyaAllah terus kita mula kepada hukumnya. Itu tengok muka surat 6 pada 8, nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Hukumnya, hukum mempelajari ilmu tauhid, iaitu hukum mempelajari ilmu tauhid fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki atau perempuan, atau juga hamba sahaya. Wajib itu mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, dengan jalan ringkas ataupun rangkum. Kan kita sebut merangkumi tu, rangkum atas jalan umum, am, boleh kan? Dan dengan jalan tafsil, ini dengan jalan huraian ataupun satu persatu, ataupun kita kata detail, atau terperinci, beserta dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardu kifayah. Baik, hukum ilmu yang kita mengaji pada pagi ini fardu ain. Ain ini maknanya tertentu, mana fardu ke atas setiap individu. Ain ini seorang-seorang, maknanya fardu ain ke atas setiap seorang, setiap individu. Satu lagi dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni orang lain buat kita tak payah. Tu kaedah dia, kan? Orang lain buat kita tak payah. Tu fardu kifayah. Fardu ain mana setiap ain, setiap individu, setiap seorang kena. Itu. Apa makna fardu ain? Wajib. Maknanya kalau kita tahu, kita dapat pahala, dan kalau kita tinggal, kita berdosa. Itu. Kalau mati tak tobat, masuk api neraka. Ingat tu. Bukan sembahyang saja. Banyak yang fahamnya fardu ain ni sembahyang, zakat, haji, puasa. Itu yang dia faham fardu ain. Sebenarnya fardu ain ni luas lagi, skop dia luas lagi. Tapi kita ni tak mendalami. Sebenarnya fardu ain yang nombor satu sekali ialah mengenal Allah. Rukun Islam yang pertama apa dia? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang utama sekali. Sembahyang, rukun Islam yang paling afdal selepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia yang utama sekali. Sebab itu kadang-kadang pelik kuliah. Kadang-kadang saya mengajar masjid ni kuliah tauhid. Selepas sembahyang tu yang keluar masjid lebih ramai daripada yang duduk dalam masjid. Bagi dia, maknanya selepas sembahyang dia telah menunaikan fardu ain, tanggungjawab dia. Sebenarnya fardu ain, tanggungjawab dia sedang menunggu selepas beliau salat. Mana? Itu yang lebih besar lagi. Mana? Mengaji ilmu tauhid. Kalau ada ilmu fiqh pun wajib mengaji ilmu fiqh. Begitu juga tasawuf. 3 ilmu ni yang wajib kita belajar. Fardu ain atas setiap seorang.
Bagi dia, banyakkannya orang awam ini, banyakkan masyarakat faham, lepas sembahyang dia telah menunaikan fardu ain. Sebenarnya dia tak tahu selepas sembahyang itu ada fardu ain yang lebih besar lagi daripada sembahyang sebenarnya. Yang mana tidak sah sembahyang kalau tidak ada ilmu itu. Kalau tidak ada la ilaha illallah, tak sah sembahyang. Kan? Apatah lagi tak ada tauhid macam orang kafir, sembahyang tak sah. Dan tinggal kata ulama, hak kita yang ada la ilaha illallah ni pun, tapi kita tak tahu, tak mengerti ilmu tauhid, Allah tak terima juga ibadat kita. Itu kata Imam Ghazali, la tasihul ibadat illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang melainkan kenal Tuhan yang disembah. Bagi pendapat Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain, kebanyakan ulama yang muhakkikin, yang mantap ilmu mereka, tidak sah ibadat kita kalau kita tidak kenal Tuhan yang kita buat ibadat itu. Itu. Sebenarnya datang ke masjid, kita datang ke masjid untuk sembahyang berjemaah, tidak wajib daripada datang ke masjid untuk mengaji ilmu tauhid. Itu tuan-tuan dan puan kena faham. Kita datang ke masjid, wajib itu bukan kerana datang sembahyang berjemaah. Wajib itu kerana datang untuk mengaji. Kalau kita datang ke masjid untuk sembahyang jemaah serta nak mengaji ilmu tauhid, sebenarnya datang itu dah jadi wajib. Kalau kita semata-mata nak datang sembahyang berjemaah, dia jadi fardu kifayah. Atau kalau dah ada jemaah, kita tak perlu pergi pun tak apa, sembahyang di rumah boleh. Bukan saya suruh sembahyang di rumah, hukum dia. Bukan wajib kita sembahyang di masjid, kan? Kalau wajib semua kena pergi sembahyang di masjid. Cuma itu fardu kifayah, kan? Lebih baiknya kita pergi ke masjid, ya. Tetapi bila ada pengajian ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, wajib kita kena pergi ke masjid tadi, bukan kerana pergi sembahyang berjemaah. Sebenarnya pergi mengaji itu. Sebab pergi sembahyang berjemaah ke masjid bukan wajib. Betul tak? Bukan wajib. Pergi ke masjid sembahyang berjemaah bukan wajib. Sembahyang tu wajib. Sembahyang tu di rumah kita boleh sembahyang tu asal. Bukan saya suruh sembahyang di rumah. Asal dia begitu. Tetapi bila ada pengajian di masjid, sambil kita nak pergi sembahyang masjid, sambil ada pengajian, sebenarnya wajib kita berjalan itu. Wajib kita kena pergi. Pergi itu bukan kerana sembahyang berjemaah, kerana ada pengajian ilmu tauhid. Tapi masyarakat sekarang banyak faham, lepas sembahyang, alhamdulillah, bila telah tunai tanggungjawab dia, fardu ain yang wajib ke atas dia. Sebenarnya dia telah tinggal satu fardu ain yang besar lagi, iaitu ilmu tauhid. Allahu akbar. Ini perlu kita dalami. Baik. Fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki atau perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, ringkas atau rangkum. Rangkum yang kita kata merangkumi. Merangkumi itu rangkum. Saya pun tak tahu bahasa dia. Saya baca je lah. Rangkum. Wallahu alam. Kalau saya terjemahkan am, ini secara ijmal am. Kalau orang kampung lagi tu, borong. Belah Kelantan, Padang ni dengan jalan borong. Borong kuku begitu. Dengan jalan borong. Kalau dengar ada tutup baca borong tu, ijmal. Itu wajib. Macam mana tahu dengan jalan ringkas atau rangkum? Ya, kita tak tahu, kita sebut wujud, kemudiannya mukhalafah, lepas tu kudrat, lepas tu iradah, ikut suka sebut, ya cukup, tak apa. Ataupun orang tanya, Allah ada sifat sama? Ya, walaupun dia nak sebut tak boleh. Allah ada sifat basar? Ya. Dan dengan jalan ijmal ringkas, cukup dengan itu. Mana dalil? Alam ini. Sudah. Alam ini alam yang ada di sekitar kita ni, dalil di atas wujud Allah, cukup. Itu maknanya ringkas dan rangkum. Ya, ini senang ya, senang. Dan dengan jalan taksim, huraian atau satu persatu detail. Dia tahu satu persatu wujud, qidam, baqa, mukhalafah beserta dengan dalil ijmal. Dalil pun ijmal juga, orang punya dalil am. Mana dalilnya? Alam ini, cukup. Ini dengan jalan tafsir detail.
Dan dengan jalan tafsil, huraian ataupun satu persatu ataupun detail atau terperinci beserta dengan dalil ijmal. Itu. Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Mana? Dia tahu dengan jalan tafsir dan dalil dengan tafsir. Apa dalil dengan tafsir? Setiap sifat dia ada dalilnya yang tersendiri. Wujud dia akan keluar dari wujud. Kidam dia akan keluar dari kidam. Baqa dia akan keluar dari baqa. Tapi secara am ni maknanya apa? Mana dalil Tuhan bersifat dengan kidam? Alam ini. Mana dalil Tuhan bersifat dengan kudrat? Alam ini. Alam kita ni lah. Ya, mana dalil kata Allah wujud? Kamu. Mana dalil kata Allah itu kuasa? Saya. Ataupun pokok, lembu, kambing, ayam. Boleh. Ini orang panggil dalil am, rangkum atas kata pendapat dia. Itu. Adapun boleh sebut dengan secara detail satu persatu, itu fardu kifayah yang dipanggil wajib kafai. Wajib kafai. Wajib fardu kifayah yang saya sebut orang yang buat kita tak payah. Cukup dengan ustaz reti kita tidur lena di rumah pun tak apa dah. Tak apa. Nak tidur lena di rumah pun tak apa dah. Cukup dengan ada orang alim. Kena ada setiap negeri, kena ada seorang alim. Itu sebab itu hikmah dilantik mufti pada setiap negeri. Dia kena ada seorang yang dia boleh menolak, menangkis, menepis segala kekeliruan, tomahan yang datang di pihak musuh Islam. Kalau datang seorang orang kafir cuba mengelirukan pahaman ataupun cuba menggugat akidah, ada seorang yang dia boleh jawab, dia boleh tolak. Dia boleh menyelamatkan akidah. Setiap negeri kena ada. Kalau tak ada seorang, habis yang lain berdosa. Ini fardu kifayah. Habis berdosa, semua wajib kena mengaji masa tu. Semua wajib kena mengaji. Tapi dah seorang alim, saya ada alim. Yang lain tak apa dah. Boleh tidur lena. Fardu kifayah dia begitu. Begitu juga menyelenggarakan jenazah. Kalau dalam kampung itu ada orang mati tak ada siapa tanam, semua berdosa dalam kampung tu. Habis berdosa habis. Tapi seorang je yang boleh pergi mandi, ya, yang lain tak boleh. Selamat. Tapi fardu ain setiap seorang. Ain itu fardu ain. Itu. Kena faham elok ni. Baik. Sebenarnya mengaji ilmu tauhid ni, yang fardu ain yang wajib ni mengenal Allah. Nanti ada yang pandai, dia kata zaman Nabi mana ada mengaji sifat 20. Tak ada zaman Nabi mengaji kitab risalah tauhid, faridah pun tak ada. Tak, yang wajib tamanya kenal Allah. Ya betul. Mengenal Allah SWT itu yang wajib. Tapi macam mana kita nak kenal Allah dengan mubasyarah, dengan tanpa kita belajar ilmu tauhid? Lagu mana kita nak kenal Allah tanpa kita belajar ilmu tauhid? Ada tak jalannya? Siapa tahu cuba angkat tangan. Ada jalan tak nak kenal Allah? Buka mata tengok langit, kenal Allah. Tak boleh. Dia tak boleh kenal Allah tanpa kita belajar ilmu tauhid. Sebab tu Abu Hasan Asy'ari buat satu formula, mentadwinkan, mentadbikkan ilmu tauhid, dihimpun-himpun daripada Quran dan hadis, dijadikan satu ilmu. Satu ilmu yang khusus supaya menjadi panduan untuk kita mengenal Allah SWT. Dengan ilmu tadi kita dapat mengenal Allah, maka ilmu itu juga menjadi wajib. Ilmu tauhid ni asalnya tak wajib. Yang wajib ni ialah mengenal Allah. Tapi tak boleh mengenal Allah melainkan belajar ilmu tauhid, maka ilmu tauhid ni jadi wajib kita kenal. Ma la yatimul wajib illa bi, bahawa wajib ini kaedah yang dibuat oleh ulama. Tidak sempurna satu kewajipan melainkan dengan suatu ini. Tak sempurna yang ini melainkan dengan yang ini. Ini yang menyempurnakan yang ini, maka ini wajib kita kena belajar. Tidak sempurna satu yang wajib melainkan dengan dia, ia juga menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bi. Tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka bahawa wajib dia juga wajib kita belajar.
Tak boleh kita kenal Allah tanpa kita belajar ilmu tauhid. Maka dengan kita belajar ilmu tauhid kita dapat mengenal Allah. Maka belajar ilmu tauhid itu menjadi wajib. Nah, tu. Asalnya sembahyang ambil wudu. Dalam Quran sebut ilal marafiq. Nah, tu. Kamu basuh tangan sehinggalah kepada siku. Itu yang wajibnya. Begitu juga basuh kaki sampailah buku lali. Sampai buku lali, itu yang wajib. Tetapi tuan-tuan tahu tak dekat mananya apa dia ni siku ni? Mana dia siku ni? Sampai dekat mana siku? Kan? Nak tunjuk tak ni nampak seksi pula. Kan? Boleh kan? Boleh kot nampak. Ha. Ni macam ni siku ni agak kat mana? Sampai sini ke? Basuh sampai sini, sampai siku kan? Siku ni. Ataupun tengah ni kah? Ataupun di ujung ni. Sampai siku ni. Sini ke? Ataupun tengah? Ataupun di ujung ni sikit. Jadi kita tak tahu. Tak sempurna basuhan siku, melainkan kena lebih. Wajib kena basuh lebih. Sebab tu wajib basuh lebih. Kita wajib kena basuh, tapi jangan sampai sini. Ni teruk dah ni. Kita bagi wajib kena lebih. Ada yang bagi pekah tu, dia tak bagi kaedah, dia pun celup dah elok-elok je dia basuh. Syik. Lebih membazir. Sikit-sikit je dia basuh. Tak sah. Kena bagi lebih. Wajib kena bagi lebih. Sebab tak sempurna bahasan wajib. Tak sempurna wajib, melainkan kena lebih. Lebih tu wajib. Tak sempurna mengenal Allah, melainkan kena mengaji ilmu tauhid. Mengaji ilmu tauhid itu wajib. Allahu Akbar. Begitu juga basuh sehingga buku lali. Ka'bain. Buku lali ni kat mana? Bawah ni kan, tengah ke ataupun di ujung sikit? Tak tahu. Kena bagi lebih. Juga tutup aurat. Menutup aurat ni, sampai pusat sampai ke lutut, itu lelaki. Daripada pusat ke lutut sampai pusat, itu aurat. Pusat ni, kalau kita kata ni pusat ni, bagi besar sikit. Sini kah? Ni kaki yang sampai sini kah? Tutup kain tu, ataupun sini kah? Ataupun di sini? Tak tahu. Ni pusat besar ni. Jadi kalau pakai kain pun elok-elok tengah pusat. Tak boleh. Tak sempurna tutup pusat, melainkan kena lebih. Maka wajib kita kena angkat bagi lebih sikit. Kalau lelaki yang nak sembahyang di rumah tak mau pakai baju tu, dia nak seksi sembahyang, dia angkatlah kain dia sikit. Bagi lebih pada pusat. Ikutnya sehingga pusat ni mana? Bawah pusat ni pusat. Kakak ni. Tu yang budak-budak muda faham tu. Budak perempuan yang pakai seksi seluar jeans ketat nampak pusat, dia faham pekah situ. Aurat sampai pusat. Jadi pusat tu tak sampai. Jadi boleh ditunjukkan pusat tu. Pusat wajib kena tutup. Sebab apa? Tak sempurna tutup pusat, melainkan kena lebih. Maka wajib kita kena lebih. Tu. Siapa tak mau pegang kaedah ni, dia semayang, basuh dekat tu je. Celup air tu elok-elok sampai dekat siku tu. Begitu basuh muka ni. Basuh muka ni kita kena tambah sampai ke sini basuh. Ni, sampai ke bawah ni. Bagi kena telinga. Sebab apa? Dia punya hak dia sini lah. Sini. Ubun-ubun. Itu hak dia. Kita pun basuh. Dia nak ikut bekah. Dia tak pakai kaedah je. Tak boleh. Wajib kena bagi. Sampai kena telinga. Wajib. Sebab apa? Tak sempurna basuhan wajib ni. Hak-hak wajib melainkan kena lebih. Maka lebih tu menjadi wajib. Kaedah lain ulama sebut al-wasail hukmul maqasid. Wasilah ini, perantara ini, seperti hukum maksud utama. Baik. Kita mengaji ilmu tauhid ialah mengenal Allah. Maksud utama Allah kata wajib kenal aku. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu kenal aku, itu maksud utama. Tetapi wasilah ini, perantara ataupun tangga yang menyampai kepada kenal Allah, maka tangga ini seperti hukum maqasid. Al-wasail hukmul maqasid. Perantaraan ini seperti hukum maksud yang sebenar.
Tok buat misal, bila kita buat rumah, kita buat tangga. Kan rumah kayu tinggi, kita buat tangga. Sebab apa kita buat tangga? Wajib kena buat tangga. Dan wajib kena buat pintu. Kita buat pintu bukan nak duduk dekat pintu. Kita buat tangga bukan nak tidur, nak masak dekat tangga. Bahkan belum orang tua-tua tak bagi duduk atas tangga. Kalau anak-anak dara kan duduk atas tangga, payah dapat jodoh. Tapi buat apa tangga? Buat tangga itu supaya kita boleh masuk kepada maksud. Supaya kita boleh masuk ke dalam rumah. Begitu kat pintu, supaya kita boleh masuk ke dalam rumah. Jadi buat tangga itu wajib tak? Ya, wajib kena buat tangga sebab kita nak masuk. Tetapi kita buat tangga bukan kita nak duduk di atas tangga tu. Bila kita majlis ilmu tauhid, ini sebagai tangga saja. Selepas kita kenal Allah, tak ada apa dah. Kita tak pegang dah ni. Kita tak bergantung dah dengan kitab ini. Dengan sebab kita majlis ilmu ni, kita kenal Allah. Maka ilmu-ilmu tu wajib kita pelajari. Wajib kita belajar. Itu juga ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini makna fardu ain. Baik, 9. Kelebihannya. Kelebihan ilmu ini. Iaitu kelebihan ilmu ini semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kena tahu tu derajat ilmu tauhid. Semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Bahkan lebih mulia daripada ilmu fardu'ain yang lain, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, mulia lagi ilmu tauhid ni. Mulia dia lagi. Sebab dialah yang pertama sekali. Apa rukun Islam? Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa rukun iman? Beriman dengan Allah dan Rasul. Semua hak tu dulu. Lepas tu baru sebut semayang, puasa, zakat, haji. Ni. Tapi ilmu ni lah yang banyak mati, tuan-tuan. Di Kuala Lumpur ni, wallahualam, di kampung pun, di tempat saya pun, ilmu tauhid ni dah tak apa dah. Yang boleh mengajar ni hak yang mengaji pondok. Hak tak pernah mengaji pondok ni biarlah mengaji di luar pun. Mesir, Azhar ke, PhD ke, tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Dia kena orang pondok juga ni nak baca ilmu tauhid. Oleh kerana tu hak mengaji pondok ni tak ramai. Jadi banyak mati. Di Pulau Pinang sini pun nak mengaji kitab ni pun tak banyak dah kitab tauhid. Fiqh ni ramai. Tasawuf ramai, tapi tauhid payah kam ni. Sampai kata kam makan skam. Apa kam ni? Tak sampai ni tak tahulah. Dia pasal tak balik tak ada orang tak. Tak orang tak lari ya. Insya-Allah. Dia sampai kam jenuh tapi ilmu yang tinggi martabat ni, yang lebih ni dia memang macam sukar, no? Benda apa pun hak sedap ni semua dia payah. Semua payah. Batu permata duduk di bawah, dia tak duduk di atas tanah. Ikan keli, sungai pun dia tak duduk di atas. Dia duduk bawah dalam seluk. Hak duduk atas tu kemerah. Ini panggil apa tau? Ikan kemerah, ikan karing. Duduk di atas tu hak tak boleh makan. Dia dapat sepak ronggeng. Keli. Dalam. Nak cari ikan hak sedap-sedap di laut, hak duduk di bawah. Bukan duduk di atas. Apa pun begitu. Hak sedap ni dia macam tu. Dia payah nak dapat. Sebab tu ilmu tauhid ni dia sedap sebenarnya. Ilmu yang menjadi fardu'ain ke atas kita. Sebab tu dia payah dan manusia ni tak suka mengaji dia. Al-jannah hubbat bil makarih. Jalan-jalan ke syurga itu dilengkongi dengan kebencian. Benda-benda hak jalan-jalan ke syurga ini semua dilengkong, dipagari dengan pagar-pagar kebencian. Kita nak masuk je, kita benci. Ada pagar dia. Lepas tu orang tak suka mengaji tauhid ni. Kena ingat ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh istiqamah.
setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi dia tak sebutlah dalam ni. Hadis Nabi riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdala min at-tauhid was-salah, walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikati minhum raki' wa minhum sajidun. Artinya, sahnya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal. Allah tidak mewajibkan sesuatu yang terlebih afdal, yang terlebih baik, yang terlebih utama daripada mengasahkan Tuhan. Ini yang terlebih afdal dan terlebih utama. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripada ilmu mengasahkan Tuhan, iaitulah ilmu tauhid, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Padahal sedangkan setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Ada yang i'tidal selama-lama, ada yang duduk tasyahud selama-lama. Itu malaikat. Allahu Akbar. Kalau ada ilmu lain yang wajib, Allah dah wajib dah mereka. Tapi tak ada lain. Malaikat ni mengesahkan Allah dan semayang. Itu je kerja dia. Kalau ada yang lain, sudah pasti malaikat akan buat tugas-tugas itu. Kerja-kerja itu dan ilmu itu akan dia belajar. Tapi tidak. Dua je yang malaikat ada. Mengesahkan Allah, beribadat kepada Allah. Itu dua je. Tidak ada dah ilmu lain yang wajib. Itu ilmu yang paling afdal sekali. Sebab tu di langit ni kita tak pernah naik tengok, kan? Kita tak pernah sampai tempat-tempat malaikat. Sebab tu Allah tak heran apabila manusia tak mau ibadat dekat dia. Di atas langit itu, Allahu Akbar, makhluk yang paling banyak sekali ialah di atas langit. Itulah malaikat. Ada yang rokok, ada yang sujud. Bahkan Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik, tengok ada yang duk rokok. Tak panggung-panggung. Rokok. Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih kurang lah, saya tak tahu. Reka je tu. Tapi rokok, ada yang siam. Berjuta-juta, bukan 1,200. Berjuta-juta. Ya. Punya taat kepada Allah. Ada yang sujudnya. Bila Nabi tengok begitu, Nabi berasa, alangkah baiknya dihimpunkan ibadat-ibadat malaikat ni kepada umat aku. Ni sujud, rokok, siam, tasyud. Kalau boleh umat aku ni boleh buat semua ni kan seronok. Lalu Allah fardukan, ya, kita rokok, sujud. Sudah. Hebatnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat tengok, oi, ni ibadat kami. Oh, hak ni ibadat kami. Oh, hak ni ibadat kami. Kita ambil habis. Kita perhabis ambil. Malaikat nak bangga pun, oh, kami rokok. Oh, kami sujud. Kami rokok, kami sujud. Hebatnya kita ni lah. Tu di alam malaikat ni kita tak tahu. Allah tak mau tunjuk. Tak lepas naik ke langit tu bukan sampai lagi tempat dia. Kan? Kalau sampai boleh tengok malaikat ni pengsan. Kan? Pengsan. Kalau boleh tengok malaikat, Nabi suruh pengsan. Tapi kadang-kadang Allah nak tunjuk tu. Kan? Boleh dapat hidayat di langit. Kan Neil Armstrong. Kan Neil Armstrong. Sebab tu nama dia ni tenggelam. Nama dia hilang lah ni. Sebab apa? Dia dapat hidayat di atas langit. Dia dapat hidayat di sana. Dia pernah turun di Thailand, di Ijtima' Ulama. Dia ni tabligh, jemaah tabligh di Thailand. Lepas tu hilang nama dia lain, Neil Armstrong. Dulu majlis sekolah, Neil Armstrong, Yuri Gagarin. Lain tinggal Yuri Gagarin. Neil Armstrong hilang. Sebab apa? Dia masuk Islam.
Yang seronoknya dia naik datang, dia tak tahu apa, dia balik senyap. Dia balik senyap. Dia masih duk tanya-tanya apa yang dia alami pada di atas. Siapa pun tak tahu. Dia senyap. Sebab benda tu nak cerita takbir, dia tak pernah dengar benda tu. Bila dia turun daripada atas, jadi dia buat jauh lah. Dia buat berjalan, merantau ke mata dunia ni. Dia akan berjalan. Cerita pengalaman dia. Sampai di Mesir. Kereta dia lalu. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ni terletak. Orang sebelah dia tengok ni, dia heran. Dia jadi nampak pusing keluar air mata. Sampailah la ilaha illallah. Habislah saya potong. Ni lama pula. Sedap ni payah panggil kerja itu Bilal pula. Dia tanya, ni apa dia? Bunyi apa ni dia? Inilah bunyi azan, panggilan muazzin untuk panggil manusia umat Islam sembahyang ibadat kepada Allah. Allahu Akbar. Hak inilah yang aku dengar di atas. Allahu Akbar. Hak inilah yang aku dengar di atas. Dia balik senyap. Dia tak tahu nak cerita kan. Allah dia nak sebut balik, tak boleh. Dia kata, hak inilah yang aku dengar di atas. Masih Islam dia di Mesir. Ini cerita betul ni, Neil Armstrong. Itu malaikat nak bagi dayat je, sebenarnya malaikat bukan bang pun. Kan? Bukanlah malaikat nak azan ni pun azan, tak saja Allah nak bagi dayat. Dia dengar azan ni di atas langit. Kalau malaikat tunjuk sayap dia tu, pensan Neil Armstrong. Kan? Nabi pun pensan balik terus kalau dia just limu. Tu dalam Nabi nak tengok Jibril dalam keadaan istiqdad. Istiqdad ni mana? Okay. Jibril kata kalau kamu nak tengok, ya boleh. Janji. Tak janji lagi ya kan? Lagi takut. Nabi pensan. Jibril ni. Dia tak cerita malaikat Malik. Kan? Hak jaga api neraka. Dia punya kecilnya malaikat Malik ni. Air dalam laut semua ni taut di atas kepala dia. Air tadi tak jatuh ke bawah. Kecil dia lah. Tak lah. Air dan laut banyak-banyak ni. Tuang atas kepala dia. Kalau kepala dia botak, tak sampai ke bawah. Air tu habis ke atas tu. Kecil dia dah. Tu yang dia ambil nyawa. Kadang ada orang tanya malaikat ambil nyawa. Lagu mana manusia mati dia seorang dia nak ambil nyawa. Ni mati di Amerika, mati di Malaysia nak. Lalu nak pergi je. Malaikat mau bukan macam kita. Kan? Dunia ni kata ulama umpama malaikat mau. Umpama nasi hidangan nasi. Dicekak begitu je. Bukan kena pergi lari nak letih dia. Serentak pula mana satu. Kata ulama dia ada tentera dia. Malaikat dia ada tentera dia. Suk di. Kan? Dia ada tentera dia. Tak kata ulama dah seorang dia. Ya. Macam hidang macam ni Amerika, New Zealand, Australia, Malaysia. Tadi ada cakap. Tu malaikat mu. Ni cerita malaikat. Jadi kalau ada ilmu lain yang wajib selain daripada ibadat, sembahyang dan tauhid, mesti Allah akan wajib kepada malaikat dah. Tapi tak, malaikat tak ada lagi. Dia kalau sembahyang tak ada tauhid, tak boleh. Bila sebut malaikat ada yang rokok, maknanya mesti rokok kepada siapa? Rokok kepada Allah. Maknanya malaikat tak ada kerja lain. Ada yang rokok, ada yang sujud saja. Kalau ada tanggungjawab lain, mereka akan buat. Tapi dah tak ada. Mana? Ibadat kepada Allah dan mengesahkan Allah. Ini ilmu tauhid. Itu. Sebab itu ilmu tauhid ini saya macam dah saya sebut dah itu. Syair ayyuhal muqtadi litatluba ilma. Wahai orang-orang yang baru nak belajar ilmu agama, wahai orang yang baru nak sedar, baru nak belajar ilmu agama, litatluba ilma, tuntutlah ilmu. Kullu ilmin abdun li ilmil kalam. Setiap ilmu yang ada di muka dunia ini semuanya hamba bagi ilmu kalam, hamba bagi ilmu tauhid. Tatlubul fiqha,
kamu mempelajari ilmu fiqh likai disahhiha hukma, supaya kamu nak mengesahkan hukum ibadat kamu. Kamu mengaji tentang haji supaya kamu nak mengesahkan haji kamu. Kamu mengaji tentang kahwin supaya nak mengesahkan, nak membetulkan perkahwinan kamu. Di dalam kamu duk mengaji tentang hukum zakat, hukum tawaf, hukum sa'i, hukum melontar, duk mengaji tu. Tengah kamu duk sibuk mengaji ilmu tu. Summa aghfalta munzilal ahkam. Sedangkan pada waktu itu kamu lalai dan tak tahu si yang menurunkan hukum itu. Kamu duk belajar hukum, tapi kamu lupa yang mencipta hukum itu. Patut ya? Langsung kita tak peduli Allah. Yang kita nak hukum dia. Tapi Allah lantak dia. Memanglah kita tak kata begitu, tapi sebenarnya kelakuan kita ni kita kata begitu lah. Bila ada guru mengajar, tak mau ngaji. Tatubal fiqha kai tusahhiha hukma. Kamu mengaji fiqh supaya nak mengesahkan hukum. Summa aghfalta munzilal ahkam. Kemudian kamu lalai dan lupa yang hukumkan hukum itu, yang menurunkan hukum itu kamu lupa. Kamu tak ingat dia, kamu tak tahu langsung tentang dia. Allahu Akbar. Itu kena ingat. Ilmu yang paling hebat sekali ialah ilmu tauhid. Itu. Batu Imam Al-Qushairi rahimahullah dalam risalah dia dengan isnadnya kepada Abi Muhammad Ruwai bin Ahmad Al-Baghdadi ada menyebutkan Muhammad Ahmad Al-Baghdadi ditanya tentang awal-awal ilmu yang diperlukan oleh Allah SWT ke atas makhluknya. Dia kata al-ma'rifah ialah ma'rifatullah, mengenai Allah SWT. Mana bukti? Dia bertanya dia. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan beribadat kepadaku. Dia kata Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka kenal Allah. Kata Ibnu Abbas, tiap-tiap kalimah yang budun yang disebut dalam Al-Quran maknanya liwahidun wa ya'rifun, kenal Allah. Macam mana Allah nak mewajibkan orang kafir semayang? Tidak aku cipta jin dan manusia sama Islam atau kafir melainkan ibadat. Lagu mana ibadat kalau tidak ada tauhid? Tak kenal Allah. Sebab tu kata Ibnu Abbas, dia berdalil Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas mentafsir wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan beribadat ni, melainkan mereka makrifah, kenal aku. Ya, itu dalil dia. Senang. Sebab tu hadis ni walaupun ada ulama mempertikai dan ada ulama mutakhir tidak memasukkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka, ni hadis ni mungkin hadis ni, tahap hadis ni kesahihan dia tu tak tinggi, tapi cukup dengan dalil Al-Quran yang menyokong hadis ni cukup. Tak apalah kalau tak mau pakai. Kalau ada yang kata oh hadis ni tak apa, kita pakai dalil lain. Banyak lagi yang saya nak sebut nanti. Itu. Sebab tu Imam Bukhari ada menyebut dalam sahih dia, dalam kitab iman, Kitabul Iman. Siapa ada kitab Bukhari, Kitabul Iman, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dan Nabi juga ditanya tentang ayyul amal afdal. Ayyul amal afdal, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata imanun billahi wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Siapa kata sahabat tak mengaji ilmu tauhid? Cumanya dia tak mengajilah pertama, wujud, kedua, kidam bakar. Nabi ajar secara umum. Nabi ajar sahabat Allah itu ada, Allah mencipta, begitu je, tak mengaji, itu tak iradat. Cumanya memang Nabi ada tekan ilmu ini. Sebab tu hadis sahih daripada Jundub bin Abdullah. Dia kata, Jundub masa tu dia kecil lagi. Dia kata apa? Kunna fityan. Kami ni pada ketika kami
aku kecil-kecil dulu bersama kawan-kawan tu, fata'allamnal iman, kami belajar tentang iman qabla an nata'allamal Quran. Sebelum daripada kami belajar Quran, kami belajar dulu iman. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar tentang iman dahulu daripada kami belajar Al-Quran. Summa ta'allamnal Quran, kemudian baru kami belajar Quran. Fazdadna bihi imana, bertambah lagi iman kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bertambahlah iman kami. Maknanya Quran dengan mengaji iman dulu. Kita ni suruh mengaji Quran dulu. Kan? Mengaji Quran dulu baru mengaji tauhid. Tapi Jundub dia sebut kami dulu masa kami kecil-kecil, Nabi ajak kami iman dulu, kemudian baru ajar Quran. Bila kami belajar iman dulu, lalu kami mengaji Quran, maka dengan kami Quran bertambah lagi iman kami. Itu kata Jundub. Itu. Sebab tu Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, dia ada buat satu kitab nama dia Al-Fiqhul Akbar, fiqh yang agung, fiqh yang terbesar. Bila buka tu bukanlah mengaji bab taharah, bukan bab semayang, ilmu tauhid. Fiqh yang akbar ialah ilmu tauhid. Itulah fiqh yang paling agung sekali. Sebab tu dalam dia ada sebut dalam fiqh al-awsat, fiqh al-absat, bukan awsat boleh, absat pun boleh. Orang tanya dia kata al-fiqhu fid din afdal. Ya, kita faham tentang perkara agama baik minal fiqhi fil ahkam, lebih baik daripada kita faham tentang hukum. Wal fiqh maknanya kita faham tentang agama lebih baik daripada kita faham tentang hukum hakam. Tentang agama ni maknanya tentang tauhid. Al-fiqhu fid din afdal minal fiqh fil ahkam. Kita memaham, kita faqih dengan hukum agama tentang ilmu tauhid lebih baik daripada kita faqih tentang hukum hakam ilmu fiqh. Bukanlah ilmu fiqh ni tak kena mengaji tak. Itu yang utama sekali. Saya nak sebut dalil-dalil sebab nanti saya tak mau ulang dah. Di mukadimah ni memang saya cakap banyak sikit. Nanti tak apa lah. Sebab saya tak mau ulang lah. Sebab ilmu tauhid ni banyak orang panggil golongan yang hasad, golongan yang menghukumkan mengaji ilmu tauhid ni bid'ah. Saya terpaksa kena sebut cakap panjang hari ni. Sebenarnya ilmu tauhid ni pada zaman sahabat lagi. Cuma tak ada lah kitab Faridah. Cuma Nabi ajar begitu. Macam saya sebut itu. Bukan ilmu tauhid saja, ilmu fiqh pun tak ada zaman Nabi. Ilmu mustalah hadis lagi tak ada. Usul fiqh lagi tak ada. Tak ada, semua tak ada. Tapi tiba-tiba golongan ni hanya mengkhusus bid'ah ni mengaji kitab tauhid. Sedangkan dia ajar kitab fiqh di masjid-masjid, dia mengajar ilmu mustalah hadis, hadis sahih, hadis hasan. Sedangkan Nabi tak pernah sebut tentang ini. Tapi Nabi sebut tentang Allah tu Esa, Allah tu berkuasa, Allah tu mengetahui, Allah sebut, Nabi sebut. Tapi Nabi tak pernah sebut hadis sahih, hadis hasan, maudhu, mauquf, mu'an'an. Nabi tak pernah sebut langsung tak pernah sebut. Ini cuma rekaan ulama-ulama. Tapi rekaan tu betul. Itulah fiqh yang teragung sekali itulah. Lepas tu juga Imamul Muhaddisin Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membuat syarah bagi kitab Bukhari, Fathul Bari. Dia ada mensyarah ayat Rabbi zidni ilma. Imamul Muhaddisin Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ada mensyarah ayat Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Dia kata apa? Tengok surah Taha ayat 114.
Surah Taha ayat 114, Rabbi zidni ilma. Dia kata, maksud dengan ilmu di situ ilmu syara' alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf. Maksud dengan ilmu itu ilmu syara' yang memberi faedah kita kenal apa yang wajib mukallaf tahu tentang agama dan ibadat dan muamalat, dan wal ilmu billah, dan mengetahui tentang zat Allah, wa sifati dan sifat Allah, wa ma yajibu lahu, dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wa tanzihu anin naqais, dan maha sucikan Allah daripada sifat kekurangan. Jadi kita tolak sifat-sifat yang mustahil atas Allah. Ni kata Imamul Muhaddis, tok guru imam bagi ulama-ulama hadis. Dia kata ilmu itulah ilmu mengenal Allah SWT, sifat-sifat yang wajib, dan menolak sifat-sifat yang mustahil. Siapa pandai lagi? Yang kita kata duk ngaji sifat 20 ni tak wajib. Ini dapat kata afdalnya. Sebab tu Nabi bangga. Nabi disebut ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Aku ni orang yang paling kenal dengan Allah dan orang yang paling takut dengan Allah. Allah tak kata ana afqahukum biddin. Akulah orang yang paling faqih dengan agama. Nabi tak sebut. Ana aksarukum amalan. Aku orang yang paling banyak nisbah amal. Nabi tak pernah sebut, tak pernah bangga dengan begitu. Walaupun kalau nak bangga tak apa, itu ambil at-tahaddus bin ni'mah. Cerita dengan nikmat kau ambil tak apa. Bukan riak. Tapi Nabi sebut ana a'lamukum. Aku ni orang yang paling tahu dengan Allah. Wa akhsyakum lah, dan orang yang takut dengan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bangga dengan Nabi tahu dengan ilmu tauhid. Itu. Baik. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid ni asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang kamu sebut umbi, akar dia, asas dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Sebab apa? Terhentinya sah ilmu-ilmu yang lain dengan ma'rifatullah. Yang saya sebut tadi, ilmu tauhid ni merupakan tuan bagi ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu-ilmu yang lain itu merupakan hamba bagi ilmu ini. Itu yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudhu'nya. Topik ilmu ini, topik yang kita bincang dalam ilmu ini ialah tentang perkara yang mulia. Mulia maudhu' ataupun tajuk ataupun topik dia. Mana? Iaitu zat Tuhan dan Rasul. Itu mulia. Dari itu jadilah ia ilmu tauhid semulia-mulia ilmu. Sebab tu kata Syekh Abdul Majid Zindani, dia kata kemuliaan sesuatu ilmu terletak pada kemuliaan topik yang diperbincangkan dan bidang perbahasan. Kalaulah ilmu itu, jika dibincang ilmu perubatan itu dikira mulia, dia kata dengan sebab dengan sebab perbincangan itu lebih mulia dari ilmu pertukangan, dengan sebab skop perbincangan itu khusus kepada tentang kesihatan badan manusia. Maka oleh kerana itu dia kata mulianya ilmu perubatan di atas ilmu pertukangan. Mana mulia satu ilmu itu terletak di atas kemuliaan topik yang diperbincang dan bidang perbahasan itu. Itu. Ilmu tauhid membincang tentang Allah. Bila ilmu tauhid membincang tentang Allah, sudah pasti ilmu itu jadi mulia sekali nombor satu. Ilmu tauhid ini membincang tentang Rasul, sudah pasti ilmu jadi mulia dari sebab dia membincang tentang Rasul. Lepas tu ulama buat kaedah al-muta'alliq yashruku bi syarafil muta'allaq. Al-muta'alliq yashruku bi syarafil muta'allaq. Yang bergantung itu dia jadi mulia sebab mulianya yang digantung. Yang bergantung itu muta'alliq
dia jadi mulia sebab dia mulianya tempat dia gantung muta'allaq. Ilmu ini bergantung tentang hal ehwal bicara sifat Allah dan Rasul. Dia jadi mulia sebab dia bergantung dengan muta'allaq yang mulia. Al-muta'alliq yashrufu bi syarafil muta'allaq. Kalau ilmu tu bicara tentang lucah, kan? Prono. Nah, ilmu tadi ilmu yang cukup hina. Sebab apa? Topik dia, maudhu' dia bicara dengan satu yang cukup hina. Nah, tak perlu hadis dia sebut. Ya, kita guna ni, kita dah faham, cukup logiknya dah kita faham. Kalau ilmu tu bicara tentang perkara yang tak senonoh, maka ilmu tadi tak senonoh lah. Topik dia tak senonoh, maka ilmu tu tak senonoh. Ini mulianya ilmu tauhid. Sebab tu satu lagi saya nak sebut. Kan Allah ada sebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Hendaklah kamu tahu tiada tuhan selain Allah dan beristighfarlah kamu, minta ampunlah bagi dosa kau. Minta ampunlah dosa kau. Jadi Allah sebut mana? Allah sebut mana dulu? Istighfar ini bertaubat ke atau la ilallah? Allah sebut la ilallah dulu. Fa'lam, hendaklah kamu tahu tiada tuhan selain Allah. Kemudian baru Allah sebut wastaghfir li dzambik, minta ampunlah dengan dosa kau. Ini mana bertaubatlah. Jadi Allah utamakan sebut makrifat tauhid ke atas istighfar itu. Ini menunjuk kata kedudukan ilmu tauhid itu. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid ini, la ilaha illallah ni bersangkut dengan ilmu usul, dan istighfar ini bersangkut dengan ilmu furu'. Istighfar, kita nak bertaubat, kita kena ngaji fiqh dan kita ngaji tasawuf. Sedangkan bertaubat ni wajib. Bertaubat ni wajib dengan segera. Bertaubat ni wajib lah. Nabi kata at-ta'anni minallah. Tak gopoh itu, tenang itu, teliti itu daripada Allah. Itu daripada Allah. Maknanya kalau gopoh ni wal ajalah minasyaitan, gopoh gapoh ni panggil syaitan. Tapi melainkan beberapa perkara dan dikata hak ni baik. Mana? Pertama, kawinkanlah anak perempuan kamu apabila sampai umurnya. Kan? Kalau nampak anak dara tu tergedik-gedik nak kahwin, bagi kahwin. Kan? Kalau sana kata gatai merenyam, nampak gatai merenyam tu bagi kahwin, teruk biarlah. Yang kedua, bayar hutang. Bayar hutang itu yang kita kena segera. Bila kita ada, kita kena bayar hutang bila sampai masa dia yang kita janji. Lagi pula yang bertaubat. Bertaubat kepada Allah wajib kena segera. Dia tak boleh tangguh bertaubat. Bertaubat ni wajib kena segera. Tapi Allah sebut bertaubat ni lepas daripada fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya di antara istighfar yang wajib kita istighfar, yang mana dia bersangkut dengan ilmu tasawuf dan ilmu fiqh, tapi Allah sebut dulu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menunjuk kata kelebihan ilmu tauhid. Itu. Habis. Kesudahan ilmu ini, iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Kita dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sahih dengan yang batil. Barulah kita boleh tahu mananya yang sebenar, mananya tidak. Kalau kita tak mengaji ilmu tauhid, kita duk katalah yang kata ayah pin tu Tuhan. Itulah yang kata kaha tu. Dekat ni juga dekat ni juga kaha tu mengaku rasul, kena tangkap di tengah tak puasa.
Lari keliling rumah. Bila kita tangkap, hang rasul pencen dah. Sedap dia. Pencen dah tak jawatan dah. Dan saya nak tanya tak payah mana surat pelantikan, mana surat letak jawatan. Dia mau kena cakap itu ya, mana surat pelantikan bila ya. Jibril lantik hang bila. Dia boleh kata pencen dah. Tahu mana kata dia rasul dalam surah Yasin. Tak mana tak tahu. Allah manusia. Tu pun ramai ikut sebab apa? Tak mengitahid tu jadi situ. Mak apa percaya kat ayah pen sebab tak mengitahid. Saya cerita kali kamu baru tadi pagi tadi. Mengaku Imam Mahdi bawa kitab taksir Mahmud Yunus. Ramai ikut dah saya Imam Mahdi. Nah, hak ikut dia pun tak cerdik. Kalau saya nak tengok asal kitab tu, taksir Mahmud Yunus. Ada di dia masyhur kitab tu. Kalau saya nak tanya, kan Tok Syekh ni Imam Mahdi, imam yang agung, kenapa pakai taksir Mahmud Yunus? Yunus kita sebut itu kan. Apa pakai taksir dia? Maknanya Syekh Mahmud Yunus ni hebat lagi pada Tok Imam. Tapi dia tak pernah mengaku Imam Mahdi. Dia nak bawa Quran, takut orang suruh buka, dia tak reti. Dia tak mengaji tak mengaji Arab, tak reti nak terima bawa Mahmud Yunus dah senang. Percaya. Di Perak mengaku Imam Mahdi perempuan. Saya Imam Mahdi, dia tak sedap Mahdi itu nama lelaki. Kan? Saya Imam Mahdi tak apa aja lah. Mahdi boleh gamak mengaku. Tu pun ramai ikut. Allah ni sebab apa ramai ikut ni? Sebab tak intahid. Tak mengaji Rasul akhir zaman tu wajib. Siapa yang mengatakan dan baik, siapa yang mengatakan ada lagi nabi selepas pada Nabi Muhammad, kafir dalam mutahid. Kalau kita dengar, tak percaya dah siapa-siapa. Tak payah tak saya terbang lah. Wah, aku Tuhan, tak salah. Kita terbang. Burung pun boleh terbang. Kalau dia berjalan atas air, ikan dalam air dia tidur dalam air, pun tidur tak boleh. Nak kata apa ni? Kalau boleh terbang, iblis boleh terbang. Syaitan, jin boleh terbang. Yang ramai. Burung layang-layang boleh terbang. Tak kan? Ini dengan sebab apa? Ayah pen ni hebat, boleh berubat orang. Tak salah percaya. Kalau semua bagi mutahid, alhamdulillah tak salah. Tak ayah pen tu tak laku. Siapa pun tak ikut. Dah lah tak ikut mana? Lah ni bunyi kita seteruk dah. Tuhan seteruk dah. Allahu Akbar. Apa Tuhan seteruk ni? Seteruk dah dah. Bunyi tak larat dah. 12 selatan Thailand. Dia pun mentang-mentang lebih tak lama nak mati. Kita kira bunyi ya. Tok Guru dia Hasan anak Rimau. Saya ni kerti juga. Mengaji juga tentang dia. Hasan anak Rimau. Hasan anak Rimau ni di Kelantan. Hasan anak Rimau ni Tok Guru dia merangkap menantu dia. Dia punya sayang Tok Guru dia bagi anak dara dia. Tok Guru ambil. Hasan anak Rimau ni boleh tengok di Kelantan. Kubur dia ni tanah tak terima. Tambun pun buh batu. Buh simen. Tanah tak mau terima. Korek tak boleh. Hasan nak Imam. Hasan nak Imam mati, tunggu dia memang mati. Nanti saya nak cerita tentang tauhid ni. Tentang Daud Tasasul ni. Ngaji insya-Allah. Percaya apa ya? Tunggu dia mati. Dia tak mati. Lah ni seteruk dah. Kalau saya jumpa wana Tuhan ni, cakap bahasa tengah ni, wana Tuhan ni, sakit seteruk. Saya ni percaya tengok. Hak mengaku Imam Mahdi saya tengok. Dia bawa buku apa? Orang lain tak tengok. Saya tengok dia bawa buku apa? Mahmud Yunus. Lepas tu satu TV3 masuk di rumah Tok Yahpin, dia tunjuk buku-buku rumah dia. Saya tengok tu. Buku apa? Qamus Marbawi ada. Dalam Qamus Al-Marbawi. Dia jumpa dah sedap. Wanamu Tuhan pakai kitab Qamus Marbawi. Kok Syekh Marbawi tak pernah mengaku Tuhan. Manamu bergantung dengan kitab dia. Marbawi dia pakai kalau Tuhan ni tak kena pakai Qamus. Kita kena bijak dah, kena cerdik. Ni dia tunjuk dah rumah kita buat tak tahu ya. Saya pasti kenapa dah? Kamu Marbawi saya tengok. Saya jumpa saya nak tanya, Tuhan buat apa pakai Qamus Marbawi? Orang pakai Qamus ni, orang yang belum faham bahasa Arab, dia dah reti bahasa Arab tak pakai Qamus dah. Pakai pula Qamus Marbawi. Allahu Akbar. Tak salah Syekh Marbawi tu kan? Tak dia tu pakai Marbawi. Lepas tu kita jangan pedulilah ada golongan-golongan yang celah. Majlis mutahid yang kita peduli jangan layan. Itu semua tu orang panggil, saya anggap sebagai pembantu-pembantu syaitan. Syaitan nak sangatlah golongan ni kacau kita majlis mutahid.
golongan sebenarnya tak reti. Bagi saya orang yang tak dia mengharamkan, membid'ahkan ngaji mutahid ni, sebenarnya dia tak pernah mengaji. Dia tak pernah mengaji, dia tak pernah tahu tentang ilmu tauhid. Dia mengaji dia tahu. Jangan kita duk percaya. Sebab tu dalam syair, bal kalamuna sullahu lalahum. Bal kalamuna sullahu lalahum. Telah mencela akan perkataan ulama oleh manusia-manusia yang tidak ada akal. Ada dalam riwayat yang lain syair tu, bal kalamuna sullahu khalaqalahum. Ada riwayat yang lain, la uqula lahum, telah mencela akan perkataan ulama oleh manusia-manusia yang tidak ada akal. Kalau la khalaqan, yang tidak ada habuan ilmunya sebenarnya tak ada, tapi dia mencela ilmu tauhid. Syair ini turun kepada ilmu kalam. Bal kalamuna, telah mencela akan perkataan ulama tentang ilmu kalam oleh manusia yang tidak ada akal, yang tak cerdik, yang tidak ada habuan ilmu. Wa ma alaihi idza abuhu min darari. Pada ketika dia celah itu, kan, sebenarnya tidak ada celah pun dalam kitab itu. Perkataan sebenarnya tidak ada celah. Dan pada ketika dia celah itu, sebenarnya ilmu itu tidak memberi mudarat apa. Sikit tidak mudarat. Tidak ada kesan apa pun sebab dia celah. Ma darra syamsad duha fil ufqi tali'atan. Tidak memberi mudarat matahari waktu duha, pada ketika terbitnya pada waktu duha. Tidak memberi mudarat cahaya matahari pada ketika terbitnya pada waktu duha. Alla yara daw'aha man laysa da basari. Pada ketika orang yang buta tidak melihat dia. Pada masa matahari terbit, orang buta tak lihat, adakah cedera apa di matahari? Tak ada apa-apa. Ya, kamu tak lihat sudah. Dia tetap terbit, dia tetap cerah walaupun orang buta tak lihat. Begitu juga ilmu tauhid, walaupun ada manusia celah, dia tetap tidak mudarat. Jadi anggaplah yang mencela ilmu tauhid ini golongan-golongan yang buta, yang tidak ada habuan untuk mengetahui ilmu tadi. Seperti mana matahari sikit tidak memberi mudarat dengan sebab orang buta tak melihat. Jadi orang yang hentam ilmu tauhid ini seperti orang buta, dia kata apa? Aku tak nampak pun matahari, aku tak nampak pun cahaya matahari. Itu. Jangan kita pedulikan. InsyaAllah sama-sama kita mantapkan ilmu kita ni, akidah kita dengan kita belajar kitab ini, insyaAllah. Jadi kakak tu dulu. Kita berhenti pada kata kenyataan yang pertama, hukum akal. Ni kita nak mengaji hukum akal. Ni dia mai payah sikit tu nanti akan datang. Hukum akal ni penting sebab kata Imam Haramain, siapa tak kenal hukum akal tak ada akal. Jaga mak mai. Siapa tak tahu dia tak ada akal. Bahkan kata ulama ni tambah bahkan gila. Bahkan gila. Dia kata kalau kita mengaji hukum akal ni, insya-Allah kita akan jadi cerdik. Akal kita ni akan dipimpin kepada arah yang lebih baik. Sebab akal ni dia terlalu bebas. Dia perlu dijinakkan dengan hukum-hukum. Dia ada undang-undang dia. Hukum akal ni dia ada undang-undang dia. Sebab akal ni saya umpama seumpama harimau yang buas, yang dia boleh pergi ke mana-mana. Apabila kita mengaji ilmu hukum akal ni, kita akan pagar dia dengan pagar-pagar yang elok supaya dia tidak melampaui batas hingga keluar daripada pagar tadi. Sebab akal ni dia boleh kata Allah perempuan. Sekarang ini dia boleh kata Allah dua, dia boleh kata Allah tiga. Jadi dengan panduan yang ulama buat ni tentang hukum akal ni, insya-Allah dia akan pagar, dia akan jinakkan akal kita ni supaya dia boleh guna kepada yang lebih baik. Macam mana harimau yang buas dijinakkan oleh dijinakkan sehingga dia tadi ni dalam satu boleh dibuat, boleh main bola, boleh lompat, kan? Gajah, kan? Dia punya garang boleh main duduk atas bola, boleh sepak bola. Kita nak buat akal kita macam itulah nanti. Saya berhenti dekat dulu. InsyaAllah nanti akan datang kita akan sambung pada kata kenyataan yang pertama, hukum akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.
Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak jawab dulu. Ada orang SMS. Jadi mereka ni tempoh awal lagi. Tapi adakah nak utama yang lain? Saya tak faham, tak dengar, saya tak boleh guna pun. Tak boleh guna pun, saya tak dengar. Buku-buku Abu Hasan Asy'ari, Hasan Al-Banna. Oh, dia tak pergi baca. Soalan yang cukup panjang. Tapi banyakkannya jawapan itu macam saya sebut sebelum ni lah. Ini golongan yang mengaku salafi. Yang saya sebut sebenarnya bukan salafi, silafi. Golongan silap, bukan salaf. Jadi golongan ni suka mentakfirkan ulama, mentakfirkan orang awam. Yang mana sebelum ini macam Profesor Hamka. Dan sehingga sekarang ini golongan ini sehingganya
Yusuf Qaradawi pun mereka cela. Ya, yang mana dulu ni mereka agung-agungkan, bila ada pendapat Yusuf Qaradawi ni lawan, bertentangan dengan pendapat mereka, mereka dah terus cela. Lah ni jadi golongan Salafi ni pecah dua pula. Kan? Golongan Salafi ortodok, kan? Salafi kalau kita kata orang pondok lah, dan Salafi hak liberal sikit. Dah pecah dua. Jadi tengok macam Hasan Al-Banna, macam Profesor Hamka tu, mana banyak dulunya banyak mereka berdalilkan dengan pendapat ni Profesor Hamka. Nah, tapi sekarang mereka dah cela apabila ulama-ulama cuba buka rahsia-rahsia di dalam kitab-kitab Profesor Hamka. Rupanya Profesor Hamka ni banyak memihak juga kepada kita, lalu mereka cela. Golongan ni nanti insya-Allah saya akan sampai di tempat-tempat dia, saya akan sebut banyak kali. Ni pun saya dah sebut dah sebelum ni pun. Golongan ni sebenarnya tidak ada ulama yang memihak balik mereka. Tak ada ulama yang sokong mereka sebenarnya. Yang sokong 1%. Ibnu Taimiyah sendiri pun dalam masalah yang lain dia tidak memihak pada mereka. Begitu juga Profesor Hamka, saya sebut dah itu dalam masalah akidah Abu Hasan Asy'ari. Kan saya dah sebut dari dulu. Beliau ditanya tentang siapa itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah itu hasil rumusan yang dibuat oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Dengan sebab tu saja bila ulama cuba congkelkan buka rahsia di dalam kitab-kitab beliau, lalu mereka tutup bang Profesor Hamka. Sebab tu sekarang ni mana tak ada siapa ulama yang menyokong mereka 1%. Mereka sebut Az-Zahabi, tapi masalah maulid Az-Zahabi tidak menyokong mereka. Mereka tutup mulut Az-Zahabi, mereka ambil ulama lain. Begitu juga Ibn Qayyim. Ya, Ibn Qayyim masalah ruh sampai bab kuning orang ni sampai pada semati. Bila masalah semati dia tutup mulut Ibn Qayyim, dia pakai ulama lain. Jadi kita nampak ulama ni semua memihak balik mereka. Tapi sebenarnya tidak. Akidah. Begitu juga Muhammad bin Al-Wahhab sendiri pun bukan semua akidah dia tadi semacam ni dibawa oleh pok-pok ni. Kan? Apa tu sifat? Pok-pok mana? Wahabi lah. Golongan Wahabi. Yang mereka cuba tukar nama kepada golongan Salafi. Nanti akan datang ke depan ni pun saya nak sebut lagi. Yang insya-Allah. Dan saya nak jawab ada satu soalan yang bersangkut dengan ni juga tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Mereka mengatakan ilmu tauhid ni ciptaan ulama yang tak ada zaman Nabi. Rupanya mereka telah membuat satu bid'ah, iaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Mereka cuba bahagikan tauhid asma' dan sifat. Mereka kata orang kafir ni pun ada tauhid juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir siapa cipta langit bumi, ya mereka akan kata Allah. Ini pengakuan bukan tauhid. Dia pun tak baca ayat ni, fa anna yufakun. Di manakah pendustaan mereka? Allah sebut di belakang pun mereka buat dusta. Mereka kata dia sebenarnya dusta. Bukan semua yang berkata begitu. Mereka hanya berkata mulut, tidak dalam hati. Jadi pembahagian ini mereka kata sifat 20 ni dekan ulama, kan? Tidak ada zaman Nabi. Mereka telah membahagikan tauhid ni kepada uluhiyah rububiyah. Sebenarnya itu pun satu bid'ah yang cukup besar yang telah dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang buat kitab ni. Mereka ilmu ini membahagikan tauhid kepada dua, tujuannya menjadi tangga untuk mereka mengkufurkan orang Islam. Mereka kata buat apa ibadat, buat tawasul di kubur. Kan? Tawasul di kubur ni macam mana orang kafir beriman dengan rububiyah Allah tapi tidak beriman dengan Allah. Sebab kita pakai ulama-ulama tak pakai Allah direct. Sedangkan Allah tidak membahagikan. Allah sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Golongan kafir ni mereka menjadikan ketua padri-padri mereka dan ahli-ahli agama mereka sebagai Rabb selain daripada Allah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Rabb. Mana ada Allah sebut orang musyrikin menjadikan Allah sebagai Rabb? Tidak ada, maknanya tidak ada pembahagian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Allah tidak menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi itu sebagai Tuhan. Maknanya Allah marah sebab mereka jadikan malaikat itu Tuhan. Dan Allah marah mereka ini sebab mereka jadikan ulama-ulama ini Tuhan, Rabb. Mana yang kita kata orang kafir ini menjadikan Allah Rabb? Sedangkan Allah kata mereka ini orang kafir menjadikan ulama mereka sebagai Rabb. Bukan aku. Min dunillah. Arbaba min dunillah. Tuhan yang selain daripada aku.
Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan Allah tidak menyuruh kamu menjadikan malaikat sebagai Rabb. Mana Allah kata, Allah cela golongan ni sebab mereka jadikan Rabb selain daripada Allah. Mana tauhid rububiyah orang kafir? Tak ada. Jadi sebenarnya mereka juga membahagi hujannya menjadi landasan untuk mereka mengkufurkan ulama-ulama Asy'ariyah. Dengan sebab itu mereka membahagikan ini. Sedangkan Ibn Taymiyah telah terperangkap dengan kata-kata dia. Dia kata tauhid rububiyah, uluhiyah ni berlaziman. Al-uluhiyah tastalzimu rububiyah wa rububiyah tastalzimu al-uluhiyah. Dia kata dua ni berlaziman. Maknanya bila siapa ada tauhid rububiyah, dia ada tauhid uluhiyah. Siapa ada tauhid uluhiyah, dia ada tauhid rububiyah. Sedangkan dia kata orang kafir ada tauhid rububiyah. Tapi ilahiyah tak ada lah dia kata. Tapi dia terperangkap dengan perkataan dia sendiri. Dia kata rububiyah dengan uluhiyah berlaziman, mesti ada sama-sama. Itu nanti pun akan datang, saya akan detail lagi selepas pada ini. Sebab tu Allah sebut sebenarnya orang kafir ni kafir dengan Allah. Sikit tak ada beriman dengan Rabb. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur, wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur dengan Tuhan yang Rahman. Kul huwa rabbi. Katakanlah ya Muhammad, Allah itulah Rabb mereka. Kenapa mereka kufur dengan aku? Allah kata kepada orang kafir. Orang kafir tidak ada tauhid. Ni kalau kita nak tahu golongan Wahabi macam sebut tadi, ya. Apabila mereka membahagikan tauhid rububiyah, uluhiyah, itulah golongan dia. Ada janggut pakai berjubah, tak ada. Itu golongan dia. Dia tak sebut nama, sebut nama saya kena saman. Ada dah ustaz-ustaz kena saman. Ataupun dia pakai kupiah saja, janggut panjang. Kalau sembahyang pun macam ni. Macam ni. Tu pokok dia lah kalau nak kenal. Tak sah dah berdiri. Sebab apa? Golongan suka menghukum kufur. Tentang Asy'ariyah saya dah sebut dah itu. Nanti insya-Allah akan datang saya akan sebut lagi insya-Allah. Takat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak ada soalan kepada Ustaz. Setahu saya ada saya pernah baca satu dalam empat golongan. Maksudnya bermula daripada hidupannya bermula dari arah yang baik yang berakhir pada arah buruk. Sama. Yang kedua daripada arah yang maksudnya bermula hidupannya daripada golongan yang buruk berakhir dengan yang baik. Dan yang ketiga bermula daripada hidupannya baik, lepas tu hidupan di tengah-tengahnya buruk dan sekali berakhir dengan cara yang baik. Dan yang keempatnya bermula daripada yang buruk, baik dan sekali berakhir dengan cara yang buruk. Jadi persoalan saya adalah adakah kita ini boleh memilih untuk kita maksudnya betul setengah manusia ini, setengah hamba Allah sekarang ini, dia macam bermula dengan contoh bermula pada cara yang baik, tapi dia memasukkan dirinya contoh bergaul dengan orang-orang yang mungkin menghampiri perkara maksiat, dia memilih secara ikhtiar itu dimana syirik kepada Allah SWT. Itu masalah Allah ada selama. Soalannya tu Abdul. Soalannya maksudnya memilih cara sendiri. Memilih cara kehidupan memasukkan diri sendiri itu lah. Ya. Mana hukum memilih jalan tu lah. Ya, pembahagian itu maknanya golongan yang pertama, kalau mudah saya cakapnya, pertamanya jalan iman, di ujungnya kufur. Jalan baik kemudiannya ujungnya tidak baik. Dan ada yang jalannya mula-mulanya iman, kemudiannya iman, insya-Allah kita. Daripada iman kemudiannya iman. Ada golongan iman kemudiannya kufur. Macam Bal'am bin Ba'ura, Barsisa, dan ajak lagi golongan-golongan yang lain. Ada yang kufur kemudiannya kufur. Itu Abu Lahab, Abu Jahal. Ada yang kufur kemudiannya beriman. Kufur kemudiannya beriman. Ni golongan yang untung. Golongan ni dia ni tak perlu berkhidmat kepada Allah, tapi akhirnya syurga. Di ujung dia
Iaitulah kata ulama ialah tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun tak dan khidmat dengan Allah. Apabila mereka lihat mukjizat Nabi Musa makan habis dan ular-ular mereka, lalu mereka terus beriman kepada Allah SWT. Semua beriman, tukang-tukang sihir Fir'aun. Sebab apa? Ular hak jadi ni, Musa ni bukan tukang sihir. Kalau Musa ni tukang sihir, dia tidak boleh mengatasi kami, sebab kami semua tok-tokku tukang sihir. Mereka tahu ni bukan sihir. Kalau sihir kami boleh buat. Lalu mereka beriman. Bila beriman, Fir'aun bunuh habis golongan ni. Golongan ini golongan yang tak beriman, di ujung punanya iman dia. Mulanya tak beriman, kemudian di ujungnya beriman. Golongan yang tidak berkhidmat kepada Allah tapi dapat masuk syurga Allah SWT. Dan tentang memilih jalan itu, dan kalau kita tahu jalan-jalan itu jalan-jalan ke arah murtad, jalan ke arah maksiat, sudah pasti jalan itu ialah haram, dan jalan itu bukan jalan yang haram dan jalan yang maksiat. Kita redha kepada jalan itu, melainkan kita tak memilih. Sudah pasti jawapannya bila memilih kepada jalan-jalan maksiat, itu merupakan maksiat. Memilih pada jalan-jalan yang haram, maka itu jalannya haram. Kita pergi ke tempat haram bukan buat haram, pergi ke tempat haram saja haram. Wala taqrabu zina. Allah tidak terkata jangan wala tazinu. Jangan kamu berzina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pada zina itu pun haram, apatah lagi zina. Jadi memilih jalan itu merupakan jalan-jalan haram dan jalan maksiat, tidak ada jalan kebajikan. Itu ya jawapannya. Perempuan marah kat ikut tak ada tanya. Kau boleh kena buat main ayat dulu. Cari dulu. Kita nak jawab tu. Ahbar. Kena buat main ayat dah. Nak kena cari ayat pula. Kita jumpa dalam bulan ni bersama kajian Fahid dalam kami bagi satu baik sebab kalau tak boleh sampai tuan Allah mendarat masuk ke sana kita saya rasa menyambung kemudian kalau kita dapat ini minta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antal rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'am bi hikmatik wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhlisin wa ikhlasul muqinin wa syukra sabirin wa tawfiq siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.